A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim ila bi khair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan pagi ini kita meneruskan pengajian kitab kita online di dalam keadaan maya. Saya harap tuan-tuan muslimin muslimat ada yang memegang kitab ni. Pengajian kitab kita pagi ini adalah kitab Bahrul Mazi jilid ke-13. Yakni dalam bab apa? Jilid ke-13 Bahrul Mazi karangan Syekh Idris Al-Malbawi. Dalam kitab yang kita sambung muka surat 307 Babul maja'a fi qaulil ma'ruf. Bab yang telah datang ia pada menyatakan cakap yang baik. Tu dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari ini sebagai manusia yang Allah bekalkan kita, yang Allah kata, yang Allah cipta kita, yang Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran. Allah kata apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tu manusia ni sempurna dah. Sebab apa? Sempurna dia ada akal. Maka dengan akal itulah, dan kewarasan akal itu kita guna dia sebaik mungkin. Wa ilma dalam apa juga ruang, apa juga ikut yang kita berada. Jadi sudah semestinya kehidupan kita sehari-harian kita akan berinteraksi dengan sesama manusia. Jadi kita ada adab. Islam ni mengajar adab. Adab tu daripada mana? Adab, akhlak itu semua. Di mana kita nak tengok contoh dia tu? Maka tidak lain dan tidak bukan adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, cakap yang baik dan perkataan yang elok itulah yang bagus dan terpuji pada syarak. Islam ni kata apa? Islam kata cakap yang baik dengan perkataan yang elok itu bagus. Tu. Nak tahu kata tu orang tu bagus tak bagus? Anak-anak ni orang akan tengok dia. Kalau orang tengok anak dia, orang tahu keluarga dia macam mana. Tu. Kalau dia pun cakap melepas aja, maka orang tahulah macam mana ajaran daripada mak bapak dia. Jadi kita kena menunjuk contoh yang baik. Kita kena bersikap baik. Tidak ada halangan untuk kita whatever. Dalam segi kita nak berdakwah pun, kita kena guna perkataan yang baik-baik. Kan? Takkan kita nak pergi majak orang yang bukan Islam, kita kata ni kafir, kau dengar sini. Tak elok. Kita pun panggil dia my friend. Tu. Dear friend. Barulah kita cakap sama juga, tak kisah itu orang. Kau dengan orang Melayu sekalipun, dengan sesama bangsa kita sekalipun, whatever races, whatever status dia, kecil ke, besar ke, kanak-kanak ke, remaja ke, dewasa ke, orang tua ke, semuanya kita kena beradab. Cakap dengan akhlak yang baik. Gunakan perkataan dan ayat-ayat yang orang suka dengar. Sebab apa? Kata-kata nista, kata-kata jahat, kata-kata yang tak elok ni kita pun tak suka. Suka ke kita? Kalau orang panggil kita apa? Oi,
Kita pun tak suka. Orang panggil weh tak suka dah kita. Kan? Kalau orang panggil kita, nah. Kalau gelaran lah. Kalau panggil pakcik. Kalau kita nak approach orang. Kan? Nak approach orang. Takkan kita kata, oi pakcik, oi. Kan? Dengan kalimah-kalimah yang manis. Assalamualaikum pakcik. Assalamualaikum tuan. Dan saya dalam bahasa communication saya hari-hari, kalau saya approach orang, saya panggil tuan ya. Kan? Jadi dia akan tentu malu Allah, kita panggil tuan. Assalamualaikum tuan. Kan? Kalau dia rasa malu, dia akan kata apa? Allah minta maaf, saya bukan tuan, saya kuli. Tak kisahlah tuan. Apapun. Kan? Jadi conversation itu, perbualan itu akan menjadi lebih tenang. Kan? Jadi syarat kata apa? Cakaplah yang baik-baik dengan perkataan yang elok. Tu yang manis-manis. Maka apabila berjumpa dengan saudara-saudara, mahulah bercakap manis dan tegur sapa yang elok. Tu yang kita tadi, tegur. Panggil dengan nama, panggil dengan hormatnya. Kan? Kita tengok pangkat. Tak kira lah dia kecil ke dia besar. Kan? Tu. Itu sebab bahasa Arab. Kita tengok, kalau orang kecil dia panggil ghulam. Ghulam. Kan? Maka apa-apa teguran yang menyukakan hati dan jadi berkasih-kasihan dan sentiasa berhubung silaturahim. Tu. Tegur pun cara lembut, cara lemah lembut. Kan? Tegur cara lemah lembut. Kan? Dalam Quran pun Allah kata apa? Dan Nabi juga ada bersabda, cakaplah dengan lemah lembut, tegurlah dengan lemah lembut, jangan kasar-kasar. Tu. Maka orang-orang yang berbuat demikian itu adalah baginya mahligai yang megah di dalam syurga, baginya dinantikan oleh Allah. Itu dia tuan. Kan? Rupanya dengan kita bersikap lemah lembut ini, cakap yang baik-baik ini, ganjaran dia apa tuan-tuan? Syurga Allah bagi. Kan? Kita nak kata apa? Tuan? Takkan buat cakap baik sikit macam tu dapat syurga. Siapa punya syurga? Kan? Orang yang cakap baik ni, kita kena ingat. Kan? Kalau ilmu nak mengenal Allah, yang kita dah sebut makrifah. Mengenal. Siapa yang bagi kita cakap? Siapa yang ilhamkan kita cakap? Tu. Jadi maknanya Allah lah yang mengatur. Allah yang pilih kita untuk bagi kita cakap. Allah yang pilih kita bagi nampak. Bagi orang nampak kita ni, budi bahasa tingginya dia ni. Siapa? Allah. Kan? Jadi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi syurga ni apa hal sangat? Semua dia punya dalam alam ni. Kan? Kita nak deny. Kita kata, jangan kata, ni hak Allah. Ni kitab. Tuan kitab boleh. Kan? Jadi Allah kata apa? Maka orang-orang yang memperbuat demikian itu adalah baginya mahligai yang megah di dalam syurga, baginya dinantikan oleh Allah. Tu. Allah kata apa? Hang buat baik. Hang cakap baik, hang beradab. Akhlak baik. Hang jadi orang baik lah. Yang kata. Kata yang betulnya, hang jadi orang baik. Aku bagi hang ganjaran syurga. Tu. Jadi marilah kita berubah-ubah. Bila nak buat baik ni? Bukan dah mati pun nak buat baik. Kan? Masa duduk tengah elok ni. Tu. Sebagaimana tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya. Tu yang syok ni tuan-tuan. Baca kitab Baru Mazi ni tuan-tuan. Kalau kita baca tadi statement-statement informasi ini tadi. Bukan sekadar bacanya. Kok orang kata ya ke? Tu.
disandarkan pula dengan dalil. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Aliyah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fil jannah ghurfan yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Diriwayatkan daripada baginda Ali karamallahu wajhah, menantu Rasulullah SAW. Katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya di dalam syurga itu beberapa bilik yang boleh nampak orang-orang di luarnya dari dalamnya, dan nampak orang-orang di dalamnya di luarnya. Nabi kata apa? Besok di syurga tu nanti Allah akan kurniakan kita beberapa bilik yang boleh nampak kita. Duduk dalam boleh nampak orang. Orang duduk dalam boleh nampak. Orang duduk luar boleh nampak kita. Tak tahulah tuan-tuan special macam mana tau. Yang kita duduk tengok di dunia ni, kalau kita pergi bank kan, kita tengok orang kat luar nampak. Orang dalam tu pun nampak. Tapi ni lagi bukan sekadar cermin yang kita tengok tu. Kita tengok lagi. Oleh sebab dinding itu sebagai permata yang tiada bandingnya di dalam dunia ni. Dinding bilik kita tu, yang syurga tu nanti, adalah daripada permata. Permata. Ni kita tengok gelas ya. Ni intan, berlian. Tu. Zamrud. Allah tak tahu nak cerita lah tuan-tuan. Kita masuk nanti, siapa masuk nanti tahulah dia. Maka amatlah sentosa orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu. Cakap dengan biasanya, cakap dengan hiasannya dan anak bidadarinya. Tuan-tuan bukan duduk seorang dalam tu. Ada bidadari yang menemani kita. Apabila didengar oleh orang akan sabda Nabi itu, kata Sayyidina Ali, faqama aqrabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah, qala liman atabal kalam. Maka bangun satu orang badui bertanya. Tu orang badui ni tuan-tuan, dia tak ada ampun, tak ada kisah, dia rasa nak tanya, dia tanya. Tu kan. Banyaklah kita dengar kisah-kisah hadis, kisah orang badui ni yang kasak degak ni. Bagi siapa punya bilik-bilik itu? Tanya si badui ni tadi. Tu. Tanyanya, bagi siapa punya bilik-bilik itu? Serta katanya, bagi siapa-siapa ya. Ya Rasulullah. Dia tanya ya Rasulullah. Bila dia dengar saja hadis ni, hadis tadi tu, maka dia terus tanya Rasulullah. Tu seronok tuan-tuan. Zaman dulu. Zaman bersama-sama dengan Rasulullah. Tanya direct. Without hesitation. Confirm. Ya. Sekarang ni kita nak tanya orang pun, nak tanya, dia pun kata saya pun tak berapa nak ni lah gambaran dia macam. Dulu Rasulullah, bila orang tanya, bagi siapa punya bilik-bilik itu, serta katanya bagi siapa-siapa, ya Rasulullah. Siapa punya bilik dan untuk siapa? Maka jawab baginda Rasulullah SAW, bagi orang-orang yang memanis ia akan cakapnya. Cakap manis. Cakap. Manis-manis. Maka syurga. Tu. Bilik-bilik itu adalah untuk orang-orang yang, kata Rasulullah, orang yang bermanis-manis muka dan bercakap manis. Cakap baik-baik tu. Cakap manis bukan kata cakap merabu kelak gula. Dia tak. Cakap yang manis-manis. Kan? Kita kalau kita panggil isteri kita. Mula-mula memanglah mula-mula. Baru kahwin. Panggil sayang lah. Sayang panggil.
Kenapa dah lama-lama dah dapat anak 2 orang, S hilang dah, panggil ayang. Tu. Mai 5-6 orang anak, A tadi pun hilang dah. Kan? A pun hilang, tinggal yang. Kan? Meningkat sikit umur, masuk kan? Masuk di arena veteran, tak panggil dah yang. Y pun hilang, Ang. ANG Ang. Wak Hang, Mak Hang. Kenapa jadi macam tu? Tapi tak apalah. Kau sama-sama, itu merupakan satu panggilan yang manja. Maka just carry on lah. Ang. Kan? Kau nak manja, jangan panggil Ang. Ang. Kan manja. Panjang sikit. Tu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala reward. Kan? Tu Allah. Kan? Dia tak perlu apa-apa pun daripada kita, tuan-tuan. Dia tak perlu apa-apa pun daripada kita. Semua garis pandu Allah Subhanahu wa taala, kan? Ataupun yang kita dah sebut sekarang, popular sekarang apa? SOP. Sikit-sikit SOP, sikit-sikit SOP. Allah pun ada SOP dia. Islam ni pun ada SOP dia. Standard Operating Procedure. Kan? Kau kena comply lah semua apa yang Allah listed in Al-Quran. And hadis itu, in order for you to achieve the reward from Allah, that is syurga. Yang seterusnya memaniskan cakap dan memaniskan muka pada saudara-saudara itu disuruh syarak. Kata apa? Memaniskan cakap. Cakap baik-baik itu dan manis muka itu adalah dituntut oleh syarak. Syarak kita suruh. Bukan kita pandai-pandai tak. Kan? Sebagai dalilnya tersebut dalam masalah 409 tadi, maka apabila berjumpa engkau dengan saudaramu sama Islam, itu hendaklah bertemu dengan manis muka dan beri salam, serta sambut apa cakapnya dengan kalam yang manis dan menyukakan hatinya. Dan mulakanlah kalam kita itu dengan salam. Assalamualaikum. Tu. Kalau Islam buat cara Islam, jangan duk Islam pun belagak tengah tu. Good morning. Good morning. Jawab pun ning. Morning. Ning ke pening ke kita pun tak tahu. Tu. Bolehlah juga jawab good morning, style sikit. Tu. Good morning tu apa? Selamat. Selamat pagi. Pagi yang baik. Kalau salam tu adalah doa. Kan? Kita pun dapat pahala, yang bagi salam dapat doa. Yang dapat pahala, yang terima salam pun dapat pahala. Itu sebab di antara salam ni tuan-tuan, ada bab dia. Antara Nabi dan para sahabat. Sahabat cerita apa? Kami tidak pernah mendahului Nabi. Tak dapat langsung peluang nak mendahului Nabi Muhammad SAW dalam bab salam. Punya lajunya Nabi bagi salam. Berebut. Kan? Orang yang bagi salam adalah lebih afdal daripada orang yang menerima salam. Yang menjawab salam itu juga dituntut oleh syarak. Orang dah bagi salam, kena jawab. Kan? Ni orang bagi salam, ada yang muncung. Itu Islam, tuan-tuan. Islam ni mengatur kehidupan. What is Islam? Ad-dinul Islam. Agama. Ad-dinu Islam. Ad-dinu nasihat. Din tu agama yang nasihat orang jadi baik. Nasihat orang atau bentuk manusia ni jadi baik. Tu. Jangan disakit hati saudara itu dengan cakap sindiran dan perli-perli itu janganlah.
Tu, kan? Kita pun duk sembang dengan kawan B kita, kita sembang dengan kawan C ni, kita kata apa? Kan? Belakang-belakang dia. C, dia ada belakang kita. C, kau tahu dah A tu. Allahu Akbar, aku jumpa dia semalam. Tu. Kan? Jadi, cakap sindiran tu. Sindiran ni benda yang tak baik lah nak dengar. Tak seronok nak dengar. Kan? Tu sindiran. Sindiran. Orang Kuala Lumpur kata. Kalau orang utara dia kata sindir. Kan? Dia kerja menyindir lah. Tu contoh dia. Atau mendatangkan apa bual yang haram dan makruh. Cerita ya. Haram-haram. Kita sindir. Dia tu hantar tak dia tu aku jumpa dia semalam. Kan? Lalu depan kedai nombor. Kan? Padahal budak tu bukan buat apa pun. Lalu depan tu je. Sebab tu je lorong yang ada pun. Maka apabila engkau perbuat demikian itu, nescaya mendapat balasan yang besar di negeri akhirat. Kan? Balasan tu bukanlah kata dapat bangunan dah. Allah tak bagi bangunan. Kan? Yang Allah bagi apa? Masuk dalam neraka. Tu. Dapat balasan yang besar. Tu. Jadi, kita tidak apa daripada Allah SWT. Hidup kat dunia ni, ambillah kesempatan untuk jadi orang yang baik-baik. Kan? Ialah orang baik-baik. Senang. Senang cerita orang baik-baik. Okey. Maka apabila engkau perbuat demikian itu, nescaya mendapat balasan yang besar di negeri akhirat. Dapatlah habuannya. Kan? Kalau dia atas dunia ni sombong, kan? Suka dia buat orang marah. Sabda Nabi SAW, wa at'amat ta'am. Ini bab yang lain pula. Dan juga mendapat mahligai seperti yang tersebut di dalam masalah 409 itu oleh orang yang memberi makan dan menjamu orang. Ini lagi satu kaedah. Macam mana kita nak dapat anugerah tu tadi tu. Yang kata bilik, yang kata syurga tu. Rajin-rajinlah menjamu orang, makan, memberi makan dan menjamu orang. Jemput main rumah selalu. Kan? Buat kenduri ke, buat jamuan ke, buat tahlil ke, buat baca yasin ke. Kan? We organize some gathering lah. Itu sebab kita tengok orang putih. Orang putih lah. Life orang putih. Kita bukan nak kata tak bagus. Kan? Itu sebab Imam Al-Ghazali pernah ditanya, wahai Imam, di mana, anak murid dia tanya, di mana yang kita boleh dapat kan? Nak tengok life as a Muslim. Kan? Community, masyarakat mengamalkan kehidupan cara-cara Islam ni. Kan? Katanya Imam Ghazali rahimahumullah ta'ala, pergilah ke arah Eropah. Di situ mereka mengamalkan kehidupan sebagai seorang Islam. Seperti mana diceritakan orang Islam. Tuh, dia tengok orang Eropah tu. Setengah tu tuan-tuan, Allahu Akbar. Kita tidak menafikanlah, ada yang baik, ada yang tak baik. Yang tak baik tu tak baiklah. Yang kita jangan ikut, kita ikut yang baik ajalah. Kita tengok Jepun tuan-tuan, Allahu Akbar Jepun. Kita nak cerita apa tentang Islam? Itu sebab Islam di Jepun tu tak ramai pun. About 7% something like that lah. Out of the total number of the population, 7%. Dia sendiri itu pun, kita bukan nak puji yang lain tu tak bagus. Yang lain bagus tak. Dia sendiri pun mengamalkan kehidupan yang jujur, yang baik. Kita tengok tuan-tuan Jepun. Allahu Akbar. Tunduk. Jumpa tunduk. Hai. Kita tak boleh tu. Tak boleh nak haid, kita duduk dalam musyawarah haid. Putra haid. Kan?
Kemensah haid. Lah. Contoh dia macam tu lah. Kan? Jadi tu. Bagi orang makan, kita tengok orang putih. Kita tengok. Dia weekend dia akan buat barbecue. Dia panggil barbecue. Bakar-bakar ni lah. Sebab apa dia panggil barbecue? Bakar-bakar Q. Bakar-bakar Q ni apa? Beratok nak bakar. Tu. Ni orang kata apa? Menjalin silaturahim cara macam tu. Makan. Ndak zaman sekarang ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Kalau kita ada kemampuan, kita tengok orang yang susah, bantu. Sebenarnya pandemik ni mengajar manusia, Allah ajak manusia supaya jadi orang yang baik, orang yang prihatin, orang yang ada sifat keinsanan, sifat perikemanusiaan. Kita baru tak makan sehari. Tuan tahu dah ada orang tak makan 3 hari, 4 hari, seminggu. Kalau kita nak cerita, betul lah. Dan this is the thing whereby happening in front of our eyes. Berlaku di hadapan mata kita. Dia bukan sekadar cerita, dia bukan sekadar tengok drama, bukan dalam drama. This is the real true story. Ambil peluang, tuan-tuan, ambil peluang. Allah tak suruh kita infak sedekah banyak-banyak. Mesti kena RM100 dah. RM10. Semampu mungkin. Kan ada hadis Nabi kata apa? Tak boleh banyak, jangan tinggal banyak. Buat sikit. Tak boleh bagi banyak, jangan bagi banyak. Buat sikit. Jadi tuan-tuan muslimat rahimakumullah. Maka kita sambung lagi. Menjamu orang makan itu mendapat balas yang baik di negeri akhirat. Menjamu orang makan itu. Tu jamu orang makan. Dapat balasan yang baik. Balasannya apa tadi? Bilik-bilik syurga. Bilik-bilik syurga yang cermin itu adalah dibuat daripada mutiara. Ataupun daripada permata yang bezanya lainnya daripada cermin yang kita duk tengok kat dunia ni. Tu. Hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, menjamu orang makan itu mendapat balasan yang baik di negeri akhirat. Maka apabila engkau jamu, jamu apa? Dif. Dia tulis dif. Kalau orang tak betul ni, dia kata apa? Jamu dhaif. Maka kalau kita kata kita baca jamu dhaif ni, maka apabila engkau jamu dhaif dan orang yang datang sendirinya ke rumahmu atau yang kamu panggil ia makan, nescaya dapat pahala bagimu. Dan apabila engkau jamu orang miskin fakir makan, nescaya dapat pahala bagimu hingga jikalau engkau beri binatang sekalipun yang lapar itu makan, nescaya dapat pahala bagimu. Tu. To Allah is very simple. Rezeki itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab kita rajin tak. Bukan sebab kita rajin kerja tak. Dan Allah pun tak pernah menjaminkan hang kerja, hang akan dapat rezeki dah. Kadang-kadang kerja, ujung bulan tak dapat gaji pun dah. Tu, tak sampai. Bukan disebabkan satu itu, diciptakan satu untuk kita dah. Allah yang maha bijaksana. Maka katanya apa?
apabila engkau menjamu orang daif dan orang-orang yang datang sendiri ke rumahmu atau yang kamu panggil untuk makan, nescaya dapat pahala bagimu bagi orang makan. Kan? Yang sekarang ni kita tengoklah dengan kempen bendera putih ni, ramai sambutan-sambutan. Kan? Orang bagi makan, kan? Di situ Allah mengajar kita menjadi orang yang prihatin. Tu tak boleh tengok orang lain susah, maka kita pun bantu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adamas siyam, dan yang mengekalkan puasa. Tu, yang mengekalkan puasa pun dapat ganjaran. Itu ganjaran yang mengekalkan puasa. Puasa tu sendiri lain dah, dapat dah kerja. Bertimpa-timpa ganjaran yang Allah bagi. Berganda-ganda ganjaran yang Allah bagi. Iaitu masuk jua di dalam bahagian mendapat balasan seperti orang yang memaniskan cakap dan menjamu makan. Tu yang mengekalkan puasa. Apa yang dimaksudkan dengan mengekalkan puasa? Okey. Mengekalkan puasa itu dapat pahala seperti yang tersebut jua di dalam hadis pada masalah 409 tadi, hadis pertama yang kita baca tadi tu. Maka dikendaki dengan mengekalkan puasa ialah mengerjakan puasa fardu dan sunat-sunat, dan tidak ditinggalkan puasa fardu itu mana-mana tahun pun, dan tidak diputuskan sehari puasa, sehari tidak. Serta dikerjakan puasa-puasa yang sunat-sunat itu. Tu. Bukanlah maknanya puasa setiap hari, setiap hari hingga bertahun-tahun. Maka demikian itu tidak dikendaki mengekalkan puasa itu. Apa yang dimaksudkan dengan mengekalkan puasa itu? Contoh puasa Ramadan. 30 hari. Tu kekal kita puasa 30 hari tu. Setiap tahun kita komplitkan 30 hari. Tu. Jangan puasa fardu ini kita buat sehari puasa, sehari tak puasa, sehari puasa, sehari tak puasa. Tahun ni kita, tahun lepas kita puasa 20 hari. Tahun ni kita puasa 15 hari. Sepatutnya every year, there must be some changes, some improvement. That is life. Kan? Yesterday has been gone. Kan? Semalam telah berlalu. Esok belum pasti. Yang pastinya sekarang. Jadi buatlah kebaikan. Buatlah perubahan. Untuk siapa? Bukan untuk siapa-siapa. Untuk kita. Tu. Puasa sunat. Mengekalkan puasa sunat. Isnin Khamis, Yaumul Bid. Itu puasa sunat. Solat sunat. Solat fardu yang wajib. Yang kita suka, kita ragak, kita nak buat, kita buat. Kita tak mau buat, kita tak buat. Tak boleh lagu tu, tuan-tuan. Kan? Jadi, tu yang kata mengekalkan puasa tu tadi. Dan seterusnya dan akhir bagi menjaga ibadat malam-malam itu disuruh syarak dan terpuji ia. Cakap baik. Senyum. Bagi salam. Bagi makan. Puasa ke mengekalkan puasa. Dan seterusnya mengerjakan ibadat malam. Ni. Nak jadi orang yang sempurna. Ni kerja ibadat-ibadat ataupun amalan-amalan yang kita buat. Tu. Berjaga mengerjakan ibadat malam-malam itu disuruh syarak. Kita duk bangun malam-malam tu memang dituntut oleh syarak. Dengan dalil sepotong hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasalli lillahi billah bil-laili wan-nas sunniyam." Dan sembahyang sunat kerana Allah malam-malam dan orang-orang semuanya tidur. Kerana apa? Orang lain tidur, kita bangun untuk solat. Engkau bangkit di tengah malam dari tidurmu dan pergi mengambil uduk, lalu engkau sembahyang tahajud dan sembahyang sunat
dan berzikir dan berdoa. Ni, kan? Pada halnya orang-orangnya semua tidur. Demikianlah engkau amalkan dengan sentiasanya, dapat pahala kamu dan mustajab apa doa kamu. Dan dibalas Allah seperti yang tersebut di dalam masalah 409 tadi. Dan bernamalah engkau itu Ibadur Rahman. Tuh. Nak dapat orang kata apa? Gelaran Ibadur Rahman ni benda-benda yang kau kena buat. Susah lah? Tak susah tuan. Cuma yang nak susah ni sikit, apa dia? Bangun malam tu. Ataupun puasa. Tak apa tuan-tuan, kita praktis sikit. Practice make perfect. Don't worry. Be happy. Kan? Dan bernama engkau itu Ibadur Rahman. Telah bergelar engkau dengan gelaran itu di dalam Al-Quran. Dan sempurna kehidupan kamu dan sentosa kamu dunia dan akhirat. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, ini kesempatan-kesempatan yang Allah bagi kita untuk mengamal. Supaya apa? Kita nanti diberi ganjaran. Seperti mana yang disebutkan tadi. Tuan, Allah ni senang je tuan-tuan. Allah ni senang je. Jadi saya kata sekadar itu dulu yang dapat kita kongsi. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Moga-moga apa yang kita kongsi dapatlah kita amal. Ataupun kita cerita, kita sembang, kita bagi tahu juga kawan-kawan. Refer kepada kitab ni. Kita kata, hang buat macam ni. Hang tak percaya ni. Aku mengaji you. Tu. Kita mengajak orang buat baik. Nabi kata apa? Ada sebuah hadis, Nabi kata apa? Kita ajak orang buat baik. Bila orang tu buat pula, kita dapat pahala. Macam mana yang dia buat? Takkan hilang. Jadi, tu kongsi-kongsilah tuan-tuan. Maka marilah kita akhiri dengan doa. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin fatihil lima ukhliqa wal qatimil lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا كل بلاء دنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ومن عدو من الإنس والجن ومن الشيطان والإبليس وما يطير في الهوى وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله هو العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di ruangan yang seterusnya pada 2 minggu daripada sekarang. Wallahu a'lam.